Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar mengenai pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Sebelum itu saya ingin imbas kembali tentang maksud pernafasan. Pernafasan merupakan proses menyedut udara atau menarik nafas dan menghembus udara oleh peparu. Pada bahagian peparu manusia, seperti yang kita sedia maklum, bermula daripada trakea, ia akan bercabang kepada bronkus, dan daripada bronkus ia akan bercabang kepada bronkiol, daripada bronkiol ia akan bercabang kepada alveolus. Di hujung paru-paru ini terdapat beberapa kumpulan alveolus. Sebenarnya, pertukaran gas ini berlaku pada bahagian yang kita kenali sebagai alveolus. Jom kita lihat apakah yang berlaku sebenarnya. Yang pertama sekali, apabila kita menyedut nafas, menyedut udara, gas apa yang masuk ke dalam peparu kita? Gas apa yang sampai kepada bahagian alveolus? Gas berkenaan adalah gas oksigen. Gas oksigen akan meresap masuk ke dalam alveolus. Dan seterusnya, di luar alveolus ini, ia mengandungi kapilari darah. Okey, ini adalah kapilari darah. Selalu ni adalah kapilari darah. Dalam kapilari darah ada sel darah merah. Okey. Seterusnya, oksigen daripada alveolus akan meresap keluar daripada alveolus dan masuk kepada sel darah merah. Yang ketiga, darah mengandungi kepekatan oksigen yang tinggi dan kepekatan karbon dioksida yang rendah. Yang ketiga ni berlaku sebab oksigen daripada alveolus tadi telah bergabung dengan sel darah merah. Maka kita katakan sel darah merah itu mengandungi kepekatan oksigen yang tinggi. Okey, saya tulis oksigen sebagai O2, oksigen yang tinggi, dan karbon dioksida yang rendah. Yang seterusnya, yang keempat, kalau awak perhatikan di sini, sel darah merah yang kaya dengan oksigen tadi, ia akan menyumbangkan oksigen kepada sel badan. Yang ni bulat-bulat kecil ni adalah sel badan dalam tisu manusia. Setelah sel badan tersebut ataupun sel tersebut menggunakan oksigen daripada sel darah merah, ia akan membebaskan karbon dioksida. Okey, ingat di sini apabila sel telah menggunakan oksigen, sel berkenaan akan membebaskan ataupun menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida akan meresap masuk. Okey, meresap masuk ke dalam kapilari darah. Yang seterusnya, apabila karbon dioksida ni meresap masuk ke dalam kapilari darah, apa berlaku kepada karbon dioksida tersebut? Karbon dioksida tersebut akan berpadu, akan bergabung dengan sel darah merah di kawasan tersebut. Maka, darah tersebut mengandungi kepekatan oksigen yang rendah dan kepekatan karbon dioksida yang tinggi.
sel darah merah berkenaan dikembalikan semula kepada kapilari darah yang berada di kawasan alveolus ataupun di kawasan peparu. Kalau awak tengok di sini, mula-mula tadi, sel darah merah yang kaya dengan oksigen ia berwarna merah, dibakili sahaja. Manakala sel darah merah yang kaya dengan karbon dioksida, ni semua yang warna biru ni, kaya dengan karbon dioksida, ia diwakilkan dengan warna biru.